Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas terjawab kenapa Boruto dapat menjinakkan ular di hutan kematian semasa ujian Chunin, dan fakta menarik lain yang terdapat pada Boruto episod 221. Dalam episod ini telah timbul beberapa pertanyaan dan persoalan, terutamanya berkenaan dengan Boruto yang telah menjinakkan ular di hutan tersebut. Walaupun ujian Chunin kali ini hanya melibatkan jinin desa Konoha, tetapi ia tetap menjadikannya satu ujian yang sangat menarik. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan pembahasan saya dalam video ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel terbaik di Malaysia yang membincangkan tentang anime Boruto dan anime-anime yang lain. Okey, dah settle, jom kita mula. Fakta menarik yang pertama adalah adegan perbualan Naruto dan Boruto sebelum tidur sangat menyenangkan hati para fans Boruto. Hubungan antara anak dan ayah ini menjadi semakin rapat setelah terjadinya satu masalah yang perlu dihadapi oleh Boruto, iaitu tentang kebangkitan Momoshiki dan pengembangan karma yang sedang berlaku dalam tubuh Boruto. Dulunya Boruto seorang budak yang selalu senyum dan bersukaria, tetapi semua itu semakin hilang setelah munculnya karma pada Boruto. Hal ini yang membuatkan Naruto berasa mahu melindungi Boruto walaupun apapun yang terjadi. Seterusnya, adegan ini telah dimulakan dengan Naruto yang telah datang ke bilik Boruto. Naruto berkata yang dia tahu Boruto masih belum tidur kerana memikirkan tentang sesuatu perkara. Lalu Boruto menjawab yang dia masih tidak boleh tidur disebabkan memikirkan strategi yang akan digunakannya dalam ujian Chunin nanti. Kerana di ujian Chunin sebelum ini, Boruto telah mempermalukan dirinya setelah menggunakan cara yang tidak betul untuk memenangi satu perlawanan. Kemudian Naruto berkata lagi yang dia tahu tentang kemampuan pada Boruto. Ayah tahu jika kamu melakukan seperti biasa, pastinya kamu akan baik-baik sahaja. Lalu Naruto terus mengusap kepala Boruto dan Boruto berkata, ayah, aku akan berusaha keras, jadi lihatlah hasilnya selepas ini. Sepertinya dari sini akan terjadi sesuatu yang epik yang akan dilakukan oleh Boruto pada ujian Chunin kali ini. Harapnya Boruto akan berjaya menjadi seorang Chunin. Fakta menarik yang kedua adalah Sarada dapat mengesan keberadaan Mirai. Saat Sarada mahu pergi ke garisan penamat sambil membawa seorang ninja di belakangnya, tiba-tiba Mitsuki telah datang di sebelahnya dan bergerak bersama. Saat perjalanan, Sarada telah mempertanyakan kepada Mitsuki bagaimana dengan keadaan Boruto. Adakah Boruto sudah sampai terlebih dahulu? Namun Mitsuki terlihat tidak mengambil kisah tentang keadaan Boruto. Disebabkan itu, Sarada dapat mengetahui yang itu bukanlah Mitsuki, kerana Mitsuki yang sebenar sangat rapat dengan Boruto dan selalu mengambil berat tentang Boruto. Lalu Sarada mengambil tindakan untuk menendam Mitsuki samaran itu. Rupa-rupanya itu adalah Mirai yang telah menyamar menjadi Mitsuki untuk memperlambatkan pergerakan Sarada. Akhirnya telah berlaku pertarungan singkat antara mereka berdua, namun tetap pada akhirnya Sarada berjaya melepasi ujian tersebut. Fakta menarik yang ketiga adalah ujian Chunin pusingan kedua. Ujian Chunin ini telah diadakan di hutan kematian. Hutan kematian ini dulunya pernah digunakan untuk ujian Chunin. Shikamaru telah memperjelaskan beberapa hal kepada para jenin, antaranya adalah menilai para jenin sebagai kapten. Dalam hutan tersebut ada beberapa ninja yang perlu diselamatkan dan dibawa keluar oleh para jenin secara individu. Mereka telah diberi waktu sebanyak 45 minit. Ada lebih kurang 10 ninja yang perlu diselamatkan, jadi ini bermakna hanya akan ada 10 jenin yang akan layak ke peringkat seterusnya. Hutan ini juga mempunyai banyak rintangan yang perlu dihadapi, antaranya serangan daripada haiwan buas dan perangkap samar yang ada di situ. Bukan setakat itu sahaja, ada juga beberapa ninja telah ditugaskan untuk menjadi musuh kepada jenin seperti Mirai. Lalu Sarada telah bertanya adakah akan ada tahap ketiga ujian Chunin. Disebabkan itu, saya berkata tidak akan ada tahap ketiga untuk ujian kali ini. Tetapi pada akhir episod kita sudah tahu yang sememangnya tidak akan ada tahap ketiga, tetapi masih ada final test yang perlu dihadapi oleh jenin yang layak tersebut. Final test itu adalah akan terjadinya perlawanan satu melawan satu antara jenin yang telah layak di episod akan datang. Fakta menarik yang keempat adalah terjawab kenapa Boruto dapat menjinakkan ular di hutan kematian.
Pastinya perkara ini telah menjadi tanda tanya setelah melihat Boruto yang masuk ke dalam air dan muncul satu ular di belakangnya. Namun Boruto telah menjinakkan ular itu. Menurut saya, semua ini disebabkan Boruto pernah masuk ke Gua Ryuchi dan keluar dengan selamat. Gara-gara sahaja antara ular terkuat yang ada di Gua Ryuchi dapat dijinakkan oleh Boruto. Kerana perkara seperti inilah, nama Boruto telah menjadi terkenal di kalangan ular. Mungkin disebabkan itulah Boruto mudah untuk menjinakkan dengan ular yang dia temukan. Dari sini banyak sudah yang berteori bahawa Boruto akan mempunyai Kuchiyose ular di masa depan nanti. Tetapi bukan sahaja Boruto, ada juga sesetengah pendapat yang mengatakan Sarada dan Mitsuki juga akan mempunyai Kuchiyose ular. Jika perkara seperti ini akan terjadi, pastinya akan menarikkan lagi anime Boruto nantinya. Kerana ular adalah antara Kuchiyose terkuat yang pernah wujud dalam anime Boruto dan Naruto. Jadi kekuatan seperti ini amat berguna untuk para ninja melawan musuh di masa akan datang. Disebabkan ini, mungkin di video selanjutnya saya akan bincangkan dengan lebih terperinci tentang Team 7 yang akan mempunyai Kuchiyose ular ini. Jadi inilah pembahasan saya mengenai terjawab kenapa Boruto dapat menjinakkan ular di hutan kematian dan fakta menarik lain yang terdapat pada Boruto episod 221. Bagi korang yang ada pendapat lebih menarik, boleh drop komen korang dekat bawah. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video kali ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 15k subscriber dalam tahun ini. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang semua. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.